kasih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita terlupa, kadang-kadang terlupa masuk masjid nak iktikaf. Nak untuk iktikaf fi hadzal masjid ta'ala. Insya-Allah mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam masjid mendapat keberkatan dan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sebelum memulakan majlis juga pada hari ini, marilah kita sama-sama hadiahkan Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak berjasa dan berkorban untuk kita sebagai umatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tidak lupa juga hadiahkan Fatihah kepada kedua ibu bapa kita, para guru yang membimbing kita sehingga kita berjaya pada hari ini, dan juga seluruh kepada muslimin muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min azaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang dirahmati lagi yang berbahagia, Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Alija Tuan Kuasa Masjid, Tuan-tuan guru, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT yang Allah SWT masih lagi memberi kita kesempatan, yang Allah SWT masih lagi memberi kita peluang, yang Allah SWT masih lagi memberi kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini merupakan hari kemerdekaan di negara kita yang ke-65. Alhamdulillah sangat-sangat bersyukur kita berjaya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada hari kemerdekaan pada hari ini. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, alhamdulillah kalau kita lihat perjuangan orang-orang yang terdahulu, baik itu kita ni generasi yang di akhir-akhir ni berasa sangat senang, sangat selesa. Dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita selesa, ianya juga merupakan sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat kita susah saja ujian, malahan senang itu juga merupakan ujian. Ini kadang-kadang ramai di antara umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang terlepas pandang, menganggap bahawa ujian itu hanya susah sahaja. Bahawa ujian itu merangkumi dalam pelbagai sudut, pelbagai sudut. Orang yang kaya pun ujian, orang miskin ujian, orang yang senang ujian, orang yang susah pun ujian. Ujian ini merangkumi dalam pelbagai sudut. Baik itu tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kita hamba Allah, walau apa pun kita berada dan walau apa pun dalam kehidupan kita, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang bila mana kita terbaca di dalam surah Ar-Rahman, kalau tak silap, ada ayat disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kata Allah? Maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Taala uji kepada kita sepanjang hampir nak dekat 2 tahun lebih, Allah uji kita dengan COVID. Allah uji kita dengan satu makhluk Allah yang Allah cipta dengan izin Allah. Satu dunia, bukannya satu daerah, bukannya satu negeri, bukan satu negara, malahan satu dunia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nak lihat hamba-Nya. Allah nak tengok kita, adakah kita makin dekat dengan Allah atau makin jauh dengan Allah. Allahu akbar. Nak sembahyang pun susah. Sembahyang terpaksa direnggang-renggang, dijarak-jarakkan dalam 1 meter. Untuk apa? Untuk keselamatan. Kita kena pegang kita sebagai rakyat, ada kepimpinan, kena taat kepada kepimpinan. Wa ulil amri minkum. Kerana apa? Kerana dalam melihat dalam keadaan situasi demikian, kena ada penjarakan, kena ikut, kena aku. Dan juga bila mana dalam sesuatu masjid negara kita dan juga mana-mana dunia, sembahyang dalam keadaan mengikut kapasiti yang sedikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita bila mana dihalang tak boleh masuk dalam masjid kerana jumlah jamaah yang sangat terhad, maka pelbagai kutukan dan cacian
tak dapat nak mau semasjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di situ Allah nak mendidik kita akhlak kita di mana. Allahu Akbar. Dan pelbagai netizen kita lihat cacian dan cemohan. Allahu Akbar. Tetapi yang Ustaz sangat sedih lagi, bila mana masjid telah dibuka dengan seluas-luasnya, surau dibuka dengan seluas-luasnya, di manakah mereka-mereka yang cerca? Di manakah mereka yang cemoh? Di manakah mereka-mereka yang menghina? Tak juga hadir ke masjid, tak juga hadir ke surau apabila azan dilaungkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu tuan-tuan para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ujian yang Allah Taala beri itu tadi merupakan satu petanda. Sebab itu tuan-tuan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila selesai saja dibuka dengan bentuk endemik sekarang ini, kita lihat, kalau kita lihatlah, kalau kita kembali kepada Allah, muhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila telah dibuka masjid-masjid dan surau untuk salat berjamaah, dan apabila mula dirapatkan saf-saf, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tetapi mereka-mereka masih lagi hatinya tak takut dengan Allah. Allah dah beri pengajaran, Allah dah beri petunjuk, tetapi tiadanya kesadaran. Patutnya habis COVID walaupun belum habis, apabila dah diberi ruang kepada kita, sepatutnya orang berpusu-pusu datang ke masjid dan surau, solat berjamaah begitu ramai sekali, kerana ada kesedaran betapa tersiksanya bila mana kita dikurung, betapa tersiksanya bila mana kita dalam keadaan tak boleh bebas. Kita rasa dah tak selesa, kita rasa dah terkongkong, meronta-ronta dalam hati kita. Tetapi kita cuba bayangkan bila mana Allah Subhanahu wa taala telah jemput kita, apabila Allah Subhanahu wa taala telah panggil kita, apabila Allah Subhanahu wa taala telah, bila tiba waktu masanya kita, ajal dah tiba, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita duduk dalam keseorangan di alam barzah, di alam kubur, dah tak boleh lari ke mana. Kita dipikirkan di alam kubur, tak boleh nak ke mana, nak solat tak boleh, nak gerak semua dah tak boleh dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita rasa nak merongak, nak mencemur dah tak boleh dah. Di situlah kita dilatih bagaimana untuk mengkongkongkan diri kita, untuk kita dalam diri kita ni melatih bagaimana bila mana kita besok dalam keseorangan. Jadi bagaimana kita besok keseorangan dalam keadaan selesa, inilah dekat dunia. Kita cuba latih diri kita supaya kita dapat hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Kita dapat juga hidup di dalam keadaan beramal ibadat dengan penuh keselesaan. Sebab itu aman dan damainya di negara kita pun merupakan ujian. Dah diberi peluang, dah diberi ruang, pun masih lagi tak nak rebut peluang yang Allah Ta'ala telah beri kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah yang di antara katanya kufur nikmat. Allahu Akbar. Sebab itu dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan para muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menyambung hadis yang pertama tempoh hari mengenai tentang niat. Sesuatu perbuatan, sesuatu amalan disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah tidak akan memandang kepada rupa paras kamu. Kadang-kadang kita terlupa dengan Allah. Kita terlupa dengan Allah.
Allah tidak memandang kepada rupa paras kamu dan harta kamu, wa amwalikum, walakin innama, tetapi Allah memandang, walakin innama yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah memandang kepada hati, kepada apa yang kita niatkan, wa a'malikum, dan amalan kamu. Allahu Akbar. Dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dalam diri kita kadang-kadang kita tak tahu hati kita setakat mana. Kita tak tahu hati kita setakat mana bersihnya. Kalau kita lihat pakaian kita, nak tahu bersih tak bersih, kita basuh. Sama ada bersihkan itu dengan sabun atau dengan klorok dan sebagainya, maka nampaklah kilatan bersih. Tetapi kita tidak tahu bagaimana bersihnya hati kita. Ustaz sambung tempoh hari mengenai tentang niat itu datangnya dalam diri kita, dalam hati kita. Dan bila mana Ustaz terbaca dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Allahu Akbar. Hadis ni Ustaz selalu bawa mana-mana. Kerana apa? Kerana kita bawa hati kita kat mana-mana. Sebab Allah nilai dalam hati kita. Allah, ketahuilah dalam diri manusia ada seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah jasad keseluruhannya. Wa iza fasadat, dan apabila ia rosak, fasadal jasadu kullu, maka rosaklah jasad keseluruhannya. Ala wahya qalbu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketahuilah ia adalah hati. Dan itu para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala. Bagi rumah kita muhasabah diri kita, renung balik dalam diri kita. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana sebelum dilantik Rasul, Nabi Muhammad selalu pergi ke Gua Hira. Muhasabah melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Rasul di Gua Hira. Tuan-tuan, kalau kita lihat daripada ujung rambut kita sampailah ujung kaki, kita lihat mata kita, kita lihat telinga kita, kita lihat mulut kita, kita lihat anggota badan tangan kita, kaki kita. Allahu Akbar. Dalam keadaan kita renung dan renung dan renung, manalah ketua di antara anggota badan? Mana ketuanya? Kena jaga, kena tahu siapakah ketua anggota badan kita, iaitu ala wahya qalbu, hati. Inilah hadis pertama yang Ustaz cerita tempoh hari. Pertama sekali punca apa-apa berlaku dalam diri kita balik kepada hati. Allahu Akbar. Dalam hati kita, hati ni tadi merupakan raja, ketua, pemimpin. Sebab itu selalu Ustaz ingatkan, dalam diri masing-masing Ustaz selalu ingatkan pada yang lain, balik semula pada diri kita, balik semula tengok hati, tengok ketua kita. Jangan tengok yang kat luar, jangan tengok pada orang lain. Balik semula pada diri kita, tengok pada hati kita, tengok pada kepimpinan kita, tengok pada ketua kita, anggota badan kita, iaitu hati. Tengok hati. Kerana apa? Apabila hati ini sebagai ketua kepimpinan, rakyat-rakyat lain, siapa rakyatnya? Rakyatnya anggota badan. Tangannya rakyat, matanya rakyat, mulutnya rakyat, telinganya rakyat, kakinya rakyat, dan seluruh tubuh badan kita merupakan rakyat. Siapa yang pimpin? Hati. Kalau kepimpinan hati kita rosak, sebagaimana hadis tadi, maka akan turut serta rosak. Mata akan rosak, telinga akan rosak, tangan akan rosak, kaki akan rosak. Maksudnya tadi,
Ketika mana kepimpinan kita dalam hati kita ini tidak betul, maka musnah yang lain akan turut juga tidak betul. Akan tempias juga yang lain. Mata akan dapat dosa, telinga akan dapat dosa, tangan akan dapat dosa, kaki akan dapat dosa. Seluruh anggota badan kita mendapat dosa. Asbab daripada mana? Asbab daripada hati kita. Kepimpinan diri kita tak betul, maka yang lain juga tidak betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik itu para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi mana-mana, contohlah selalu ustaz buat satu perbandingan. Nak tengok hati kita kat mana hati kita, tahap mana hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita lahir hati kita bersih, putih, bersih, tak ada sebarang dosa. Kita nak lihat hati kita tahap mana. Sebab itu kadang-kadang ustaz, bila mana orang-orang yang saudara baru bila masuk Islam, mu'alaf bila masuk Islam, seolah-olah mereka baru dilahirkan, putih, bersih, tak ada sebarang dosa. Dan kita hidup dah berapa lama, berapa tahun sekarang ini, kita dah nilai tak hati kita macam mana. Kalau ada orang tegur kita, ya Allah, terima kasih, ya Allah, itu hati yang baik. Tetapi ada orang tegur kita, kita melenting, tak terima teguran. Allah sensitif sangat. Kat mana tahap hati kita? Sebab itu para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, contoh paling mudah ustaz buat satu perbandingan. Kita pakai baju, contoh kita beli baju. Kita beli baju, cantik baju ni, kita pakai, kita beli atau kita buatlah. Datangnya kita beli itu tadi, lahirnya dekat kepimpinan kita, ketua hati. Kita beli pakaian untuk apa? Kalau kita beli pakaian itu untuk memang menutup aurat, itu cantiklah, kemas. Memang naluri kita ke arah kecantikan. Cantik kemas, ya Allah aku nak tutup aurat. Niatnya membeli pakaian itu menutup aurat, cantik, dapat pahala. Bila kita niat kerana untuk menutup aurat, itu namanya ibadat. Jadi ibadat, dapat pahala. Tetapi kalau kita beli sesuatu pakaian itu, membeli pelbagai pakaian, ya Allah cantiknya kalau aku pakai baju ni, kalau orang tengok aku ni, tengok hati. Nanti orang tengok aku, hebat, cantik, bergaya gitu, dengan pelbagai fashion dan sebagainya. Allah, kita dah lupa Allah. Bila kita buat itu, Allahumma salli Muhammad. Ustaz, bila mana ada satu terbaca satu kisah iblis, nanti Ustaz akan cuba ceritakan sikit insya-Allah kalau ada masa. Bila kita membeli sesuatu tu, kat mana hati kita? Dan yang kedua, kalau kita membeli kenderaan, selalu Ustaz muhasabah dia, ya Allah, tolonglah ya Allah. Kadang-kadang kita terdetik dalam hati kita dan terlintas, itu adalah bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan iblis. Kita beli kenderaan contoh, ya Allah, dia bukan lahir pada mulut, tetapi lahirnya kat ketua anggota hati. Dia akan datang balik dekat hati. Hati kata apa? Kalau aku beli kenderaan ni, orang kalau tengok aku melilau tengok. Parking pula depan-depan kan. Pergi mana-mana kalau boleh parking, tempat parking depan, orang tengok aku keluar naik kereta, kita baru contoh. Pergi mana tu rasa macam satu kebanggaan, satu yang Allah, balik pada hati. Baik itu, membeli kenderaan itu adakah keperluan atau memang satu kebanggaan? Membeli rumah itu satu keperluan atau kebanggaan? Membeli apa-apa yang kita nakkan dalam kehidupan kita, adakah ia merupakan keperluan atau kebanggaan? Rojok balik pada hati kita. Selalu ustaz pesan bukan pada tuan-tuan, ustaz pesan pada diri ustaz sendiri. Kita bila buat sesuatu tu, ya Allah, adakah ini satu keperluan atau satu kebanggaan? Kalau kita ada satu sifat kebanggaan, satu sifat yang ingin menunjuk-nunjuk kepada manusia, ada satu sifat dalam diri kita rasa gah di atas apa yang kita dapat,
itu ujian. Sebab itu saya kata tadi, ujian bukannya hanya sekadar yang orang susah, tak. Yang senang juga merupakan ujian. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila ia niatnya kerana Allah, satu keperluan, maka ia menjadi ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab itu dalam satu hadis Ustaz ingin kongsi sama kepada tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang hamba apabila melakukan sesuatu kesalahan, dosa. Kita tak tahu tuan-tuan, daripada bangun tidur pagi tadi kita bangun tidur, mudah-mudahan hati kita sentiasa dipulihkan oleh Allah Ta'ala, sentiasa dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Kita berjaya pergi berjemaah, kita berjaya pergi ke masjid dan ke surau untuk menunaikan solat subuh berjemaah. Allah memberi kita ganjaran yang tak terhingga banyaknya. Bukan sekadar 27. Kalau sembahyang dekat Mekah, Allahu Akbar. Sembahyang dekat Madinah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pergi ke masjid, setiap perjalanan kita itu semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan masuk je langkah ke masjid dengan langkah kaki kanan, kadang kita terlupa. Langkah masuk ke masjid, tak peka, kadang tak peka. Masuk ke masjid, entah ustaz, tadi saya masuk ke masjid kaki kanan ke kaki kiri, tak tahu. Sebab apa? Tak peka apa yang kita buat. Nak ikut sunnah Rasulullah. Dah terbiasa keluar masuk, terlupa. Jadi kadang-kadang diingatkanlah, termasuk ustaz juga. Bila nak masuk masjid, adabnya langkah kaki kanan. Langkah kaki kanan diiringi dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk saja masjid, jangan lupa terus niat i'tikaf. Kerana apa? Sepanjang kita berada dalam masjid, di situ adanya ganjaran yang tak terhingga. Sampailah sekarang ini tuan-tuan perempuan duduk dalam masjid, Allah memberi ganjaran. Selain dapat fadilat salat fardu, selain daripada imam tadi bawa zikir-zikir Allahu Akbar, dengan fadilat zikir itu tadi, dengan doa, diiringan dengan doa, tuan-tuan masuk lagi dalam majlis ilmu. Bukan sekadar nak dapatkan solat berjemaah, malahan nak dapatkan fadilat dan ganjaran di dalam majlis ilmu. Allahu Akbar. Dia punya, kalau kita nak menghitung ganjaran yang Allah beri kepada kita, tak terkira, terlampau banyak. Dan hatta kalau kita keluar ke masjid, jangan lupa langkah kaki kiri. Allahumma salli ala, diiringkan dengan doa. Semuanya fadilat, ganjaran Allah bagi kita sentiasa. Sebab Allah sayangkan kita. Dia tak nak hambanya terjerumus di dalam api neraka. Dia memberi kita ganjaran, pelbagai ganjaran setiap hari. Malahan keluar pada masjid, naik kenderaan, jalan kaki, balik ke rumah, semuanya mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis Rasulullah tadi, apabila kita buat sesuatu perkara kesalahan, akan titik hitam dalam diri kita. Maka dititik dalam hatinya satu titik hitam. Satu titik hitam. Kita tak tahu ni hati kita setakat mana kehitaman hati kita. Nak scan pergi hospital, pergi klinik, tak nampak. Yang nampak siapa? Kita yang tahu. Antara salah satu contoh, selalu Ustaz buat, antara salah satu contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Hati kita kat mana? Hati kita kat mana? Adakah terpaut ke masjid? Adakah terpaut nak datang ke surau? Adakah terpaut nak melakukan solat berjamaah? Kalau tak ada rasa. Kalau tak ada rasa, Allah, itu dah ada penyakit. Itu dah ada mula hati kita rasa hati kita dah kehitaman. Hati kita dah mula kotor. Hati kita ada kekotoran yang tak tanggal. Hati kita yang tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana tidak ada satu detik tergetar dalam hati kita, tak ada satu perasaan, tak ada satu sensitivity. Dan Ustaz pernah nyatakan pada kuliah yang lepas, apabila azan dilaungkan, adab kita sebagai orang Islam berhenti seketika dan menyahut seruan azan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kadang-kadang Ustaz sedih bila mana azan dilaungkan. Seluruh Ustaz dengar pelbagai surau dan masjid azan dilaungkan. Dia punya berbualnya dengan lagunya, dengan apanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah lah tak terdetik nak hadir ke masjid. Malahan adabnya bila mendengar azan macam tak ada satu perasaan dalam dirinya. Allahu Akbar. Baik itu para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak ditanggalkan titik hitam yang dah selama berselaput dalam hati kita. Baik itu dalam hadis ada sebutnya, dalam hatinya ada satu titik hitam apabila ia meninggalkannya dengan meminta ampun, istighfar, bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan, Allah akan tanggalkan, Allah akan bersihkan, Allah akan deletekan titik-titik hitam yang ada dalam hati kita. Baik itu bila lepas sembahyang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apabila kita beristighfar mohon ampun Allah Taala, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Taala, apabila kita minta ampun, kita tahu tak sembahyang kita tadi diterima atau tidak? Semua tak tahu. Aku lepas sembahyang, aku dah sembahyang, Allah terimalah. Kan lain. Kalau ada sifat semikian, hati tak betul. Hati masih lagi dalam keadaan belum lagi dipulihkan, masih lagi ada dosa terlekat dekat hati kita. Bila kita habis sembahyang, Ustaz sedih bila mana terutama solat berjamaah. Dah syuruk kita berhenti berapa ni? 7:20. Apabila kita terdetik dalam hati kita, bila kita ada satu perasaan, itu istighfar, ya Allah, aku sembahyang tadi diterima tak diterima ya Allah. Sebab itu balik pada hati. Balik pada hati. Balik pada hati. Sebab itu kehidupan kita di luar nanti balik pada hati. Balik pada hati. Bila kita keluar saja masjid ni, kita keluar daripada masjid, balik kepada hati. Sebab kenapa dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ayat tu tadi, ayat yang Allah Taala nyatakan tu tadi, sebenarnya tafsirannya sangat luas. Tafsirannya sangat luas. Hujahannya sangat mendalam. Kupasannya sangat, Allahumma salli Muhammad. Siapa yang memahami yang dikatakan dengan solat, keluar saja masjid, selesai saja solat, nak tahu kehidupan kita itu okey ke tak okey, nak tahu solat kita itu okey ke tak okey, tengok kehidupan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ada kaitan dengan solat. Sebab itu Allah Ta'ala kata solat. Bila mana solat, kerana apa? Solat itulah yang akan dapat membentuk kehidupan manusia yang sebenar. Allahu Akbar. Kadang-kadang bila luar solat, seolah-olah macam kenapa aku macam gini? Tak sama apa yang kita solat. Tak sama sebagaimana pengajaran-pengajaran, tak sama sebagaimana firman Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tak sama. Kenapa tak? Balik pada solat. Mesti ada perkara-perkara yang tak sempurna dalam solat. Betulkan balik dalam solat. Sempurnakan balik dalam solat. Kenapa mulut aku ni asyik nak mengumpat je? Kenapa mulut aku ni sentiasa nak mencerca je? Kenapa nampak sesuatu isu mulut aku asyik gatal je, nak bunyi je, nak mengata je? Lagilah isu-isu yang terkini sekarang, Masya Allah. Netizen akhlaknya Masya Allah, Subhanallah. Balik semua daripada solat. Ya Allah, kenapa mulut aku ni kadang cakap-cakap perkara yang balik pada solat. Mesti ada perkara yang tak sempurna dalam solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu tuan-tuan dan puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, hatinya dibersihkan apabila kita bertaubat.
Apabila ia kembali, kita dah bertobat, dah beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Hadis ada kata, sekiranya kita ulangi kesilapan, ulangi kesalahan, buat lagi maksiat, maka tambah lagi dosa. Allah, keluar masjid dah cantik dah, hati dah bersih dah. Kadang-kadang bila naik kereta ke naik motor keluar jalan, ada dosa keliling kan, dosa keliling. Nampak pula amoy lalu depan kita, berhenti pula kat trafik lamp merah pula tu, berhenti betul depan-depan kita. Adakah mata kita tengok delok kan? Tengok jauh pula. Tengok je kan. Tengok, wow. Kan dah dosa tu. Tetapi bagaimana hati yang bersih, bila nampak je satu maksiat depan mata kita, contohnya Allah nak uji sikit je yang uji. Kita berhenti kebetulan trafik lamp merah, amoy pun lalu, contoh. Berhenti parking betul-betul depan kereta kita atau sebelah motor kita. Kita ternampak, astagfirullah. Kita hijabkan pandang kita, kita fokus tempat lain. Itu hati yang bersih. Tetapi kalau hati yang kotor, masalah dosa, ternampak sebelah, wish, tak tengok rugi. Tak tengok rugi. Allah, itu hati kotor. Cepat-cepat kita istighfar, astagfirullahalazim, ya Allah. Bila datangnya dosa nak lekat, astagfirullah, tertanggallah. Tak berjaya lekat dekat hati. Astagfirullahalazim. Bila mana kita nak bercakap-cakap perkara yang tak elok je, apabila kita nak melahirkan atau mengucap, nak melahirkan percakapan kita, ini benda yang tak betul je, astagfirullahalazim, ya Allah. Cepat-cepat balik kepada Allah, istighfar, mohon ampun ya Allah Ta'ala, sebelum hati kita lekat dengan dosa-dosa ni tadi. Minta ampun. Kerana apa? Kita cuba didik hati kita kepada akhlak yang baik, sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga apa? Dosa makin ditambah. Kalau kita tak taubat, kita tak istighfar. Sebab itu Ustaz nyatakan tadi, sunnah Rasulullah sebelum tidur, istighfar tidak kurang pada 100 kali istighfar. Buatlah. Untuk apa? Untuk kita lahirkan hati kita dalam keadaan bersih. Untuk lahirkan kepimpinan dalam diri kita dengan kepimpinan yang bersih. Untuk melahirkan rakyat-rakyat dalam tangan-tangan anggota badan kita dengan kepimpinan yang bersih dan ikut rakyat yang bersih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik itu tuan-tuan, bila terlekat dari dosa, minta ampun. Yang Ustaz bimbang tadi, maka kalau buat dosa, tak istighfar, tak taubat, titik hitam akan lekat. Akan lekat. Dah zuhur, lekat lagi. Cakap kita, mulut kita, telinga kita, mata kita, lekat lagi. Tak istighfar. Cakap, tak ingat Allah. Lekat. Allahu Akbar. Sehingga kan Allah SWT kata, Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak silap suratul Mutaffifin. Sebenarnya ayat-ayat kami tidak ada cacatnya, bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik itu tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sifat yang ada dalam diri kita ini, kita berusaha menangani, didik kepimpinan hati kita. Jangan tengok hati orang, jangan tengok kesalahan orang, jangan cerca kesilapan orang, jangan hina perbuatan-perbuatan kesilapan yang mereka lakukan. Balik semula pada kita, kita hina diri kita, kita cerca diri kita. Balik diri kita, ya Allah, hina aku ya Allah, aku buat maksiat ya Allah, aku buat dosa ya Allah, aku buat salah ya Allah, minta ampun. Kadang-kadang kita tengok salah orang, kita lupa salah diri kita. Kita tengok kesilapan orang, kita lupa kesilapan diri kita. Kita mengaibkan orang, kita lupa keaiban kita. Allah SWT, jangan. Rasulullah tak pernah ajar. Jangan kita melihat keaiban orang, kesalahan orang, mencerca orang. Kita balik kepimpinan dalam diri kita, hati kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedikit kesimpulan Ustaz nak buat pada hari ini. Sebelum Nabi Adam, kita adalah anak cucu Nabi Adam.
Balik semula kepada asal. Kita balik semula. Kadang takut dah jauh, diri kita dah jauh, tak ada siapa yang ingatkan. Bila tak ada siapa yang ingatkan, kita terbabas, tak ada siapa yang nak betulkan. Balik semula pada pangkal. Balik semula pangkal jalan. Balik renungkan diri kita. Kita ni manusia. Sebagai hamba Allah, asal usul kita adalah daripada Nabi Adam. Diciptakan oleh Allah Ta'ala. Yang mana kalau kita lihat dalam Al-Quran, bagaimana Allah nak menciptakan Nabi Adam tu daripada mana? Asal usulnya kita adalah daripada tanah. Tanah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum Ustaz lanjutkan perkara demikian, sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah telah menciptakan pelbagai makhluk. Malaikat, iblis dan pelbagai makhluk ciptaan Allah SWT. Sebelum Nabi Adam diciptakan. Pada ketika tu, sebelum Nabi Adam diciptakan, semua makhluk, para malaikat tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah iblis. Termasuk iblis. Di antara makhluk yang paling mulia pada ketika itu adalah iblis. Allah, hebat. Iblis telah menjadi kepimpinan para malaikat. Hebat. Iblis hidup bersama-sama para malaikat ribuan tahun. Hebat. Iblis pernah tawaf mengelilingi arasy Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat selama 14,000 tahun. Allah. Tengok Ustaz nak kaitkan dalam kehidupan kita. Balik semula pada hati. Iblis dihormati oleh para malaikat dari langit pertama hingga langit ketujuh. Dihormati, dikagumi, disegani. Di atas kurniaan yang Allah berikan kepada iblis tu tadi, tersimpan dalam diri iblis satu sifat keegoan, kesombongan, bangga diri. Ni semua para malaikat tak tahu ni. Terlintas dalam diri malaikat ada satu sifat yang dalam diri itu kesombongan. Dia rasa, aku hebat daripada para malaikat. Allah kurniakan kehebatan iblis tadi, dia rasa hebat. Kesombongan ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak diketahui oleh para malaikat, tak tahu. Allah yang tahu apa yang ada kat dalam hati, apa yang ada dalam diri iblis tadi. Sebab itu bila kita buat, semua manusia tak tahu. Antara manusia sebelah tak tahu. Hati kau macam mana tak tahu. Yang tahu adalah Allah. Kita datang ke masjid kerana nak solat berjamaah atau tidak, Allah yang tahu. Kita datang ke masjid kerana nak nuntut ilmu atau tidak, Allah yang tahu. Kita datang ke masjid, kalau aku tak datang, ya Allah segannya aku dengan imam kalau tak nampak muka aku. Contoh, aku dah sampai tidur nak sembahyang, kalau tak datang masjid ni, seganlah dengan imam. Nanti tengok muka aku, tak nampak. Datang ke masjid kerana manusia. Yang ini tadi berbeza. Tak dapat apa-apa. Tapi datang ke masjid memang itulah tanggungjawab kita sebagai orang Islam. InsyaAllah adanya fadilat. Sebab itu tuan-tuan, bila mana iblis tadi dia rasa ada satu perasaan sekurniaan yang Allah bagi dia. Dia ada satu lahirnya sifat kesombongan dalam diri dia. Para malaikat tak tahu. Nak tahu macam mana? Bila mana Allah Ta'ala telah memerintahkan para malaikat untuk menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Dah berlalu beribu tahun berlalu, akhirnya Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada apa? Daripada tanah, tuan-tuan. Daripada tanah. Kita tengok tanah kita korek. Kita tengok dekat Malaysia tanahnya lah, ada tanah warna putih, ada tanah warna kemerah-merahan, ada tanah warna hitam, ada tanah warna kuning-kuning, ada kuning langsat, ada warna coklat, pelbagai warna tanah. Itulah kulit kita. Itu kulit kita.
Sebab itu Ustaz sedih bila mana jumpa kawan-kawan yang have lah, contoh yang handsome, yang perempuan yang cunnya, cantiknya. Kadang-kadang bila dia muka cantik sikit, orang tak cantik, bukannya banyak sangat pun, sikit je Allah bagi. Belum lagi cantik dalam syurga, baru cantik sikit, dahi licin kan, baru gas tu minta maaf yang nak boleh berkawan saya orang yang have je, yang atasan je, yang kamu ni yang kulit-kulit gelap ni tak boleh masuk dengan aku, tak boleh. Allahu Akbar. Kita asal usulnya daripada tanah dalam pelbagai warna, dan balik besok ke tanah jua. Cantik bagaimana sekalipun akan berakhir tak cantik, akan berusia besok. Kalau kita buat perbandingan, handsome macam-macam sekalipun, besok tengok dah 70, 80, dah masuk 90 tahun, tengok balik cermin, bab banding beza. Kita ada gambar kan, waktu remaja dengan waktu sekarang. Tengok, ya Allah, dulu aku muka dahi licin, sekarang dah kedut. Kalau orang Jawa kata dah mula krepot, dah mula krepot, dah mula. Dulu rambut bukan main hitam, kali dah mula beruban. Dah putih, janggut dah putih, rambut dah putih, ya Allah, dah mula kedut dah. Dulu tangan bukan main licin, dah mula kedut dah, ya Allah. Aku dah nak mula balik kepada Allah. Aku dah mula nak balik ke tanah. Aku dah nak balik ke tanah. Aku dah nak balik ke tanah, nak balik tanah semula. Apabila Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, direngkaskan cerita, dah terjadinya, dah terciptanya, dah ditiupkan roh, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan seluruh makhluknya taat, tunduk, patuh kepada Nabi Adam. Apa yang berlaku? Nak tengok. Selama ini malaikat tak perasan iblis itu disanjungi, dihormati, disegani. Dan pada ketika itu mereka tak perasan ada tersimpannya sifat kesombongan, kebanggaan dalam diri iblis itu tadi. Allah nak tengok, nak lihat, nak saksikan dia khalayak ramai oleh para malaikat. Maka semua bila Allah arahkan perintah, semua sujud taat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah aba wastakhbara wa kana minal kafirin. Allahu Akbar. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, berilah hormat kepada Nabi Adam, lalu mereka sekaliannya tunduk menghormat, illa iblis, melainkan iblis yang dikagumi, yang disegani, yang dihormati, tak nak tunduk, tak nak hormat, tak nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, enggan, takbur, menjadikan ia dari golongan yang kafir. Allahu Akbar. Apa kata iblis? Bagaimana aku nak hormat kepada Nabi Adam? Nabi Adam diciptakan daripada tanah yang berbau, yang macam-macam dia punya warna. Yang aku ni, kata iblis, dijadikan daripada api. Sudah semestinya antara api dengan tanah, mana yang hebat? Allahu Akbar. Tengok, terselah di atas terpendamnya dalam diri iblis tu tadi, terselahnya apa yang berlaku. Allah Ta'ala murka di atas sifat kesombongan iblis tu tadi. Allah Ta'ala perintah kepada iblis, kamu akan masuk ke dalam api neraka abadan selama-lamanya. Engkar di atas perintah aku. Allahu Akbar. Sebab itu para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sifat kesombongan itu telah memusnahkan amal ibadat. Sepanjang ratusan ribuan tahun iblis tadi dikagumi, hanya dengan sombong dan ego tu tadi musnah, habis.
dan dapat kemurkaan Allah, dilaknat Allah Ta'ala, masuk ke dalam neraka abadan selama-lamanya. Nak tak kita buat demikian? Adakah kita nak terikut dengan apa yang dibuat oleh iblis, laknatullah wa a'udzubillahi min zalik? Kalau ada dalam diri kita sifat kesombongan, kalau ada dalam diri kita sifat keegoan, bangga di atas apa yang kita dapat, itu adalah sifat bisikan-bisikan iblis nak menggoda anak cucu Nabi Adam sehingga hari kiamat. Allahu Akbar. Sebab itu, kalau ada terdetik dalam diri kita, ya Allah, kenapa aku ni kadang-kadang tak ingat Allah? Sebab itu kalau ada orang puji kita, ada orang puji kita, ada orang puji kita, balikkan kepada Allah. Alhamdulillah. Balik kepada Allah. Sebab itu kita takut. Ustaz paling takut bila ada orang puji. Bukan tak boleh puji. Bukan tak boleh puji, tapi jangan terlampau-lampau, berpada-pada. Takut apa? Takut orang yang dipuji itu hilang kawalan. Wish, baguslah kau ni. Hebatlah kau ni. Ilmu kau aja baguslah. Dipuji, hari puji, kita rasa dah mula. Oh, lain macam dah. Lalu je orang, wush, hebatlah kau ni. Kita pergi sana, hebatlah. Kita takut apa? Takut pujian itu kalau kita tak boleh kawal, jadi sebagaimana iblis ni tadi. Bila mana dipuji oleh para malaikat, dikagumi, dihormati, dipuji, puja, akhirnya dia ada satu terlintas dalam dirinya, Allah, hebat aku. Sebab itu kita balik kepada Allah. Kalau ada orang puji kita, ya Allah, tak, ya Allah, ada lagi hebat, balik pada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, ini semua Allah Ta'ala punya, sementara je. Bila kita dapat naik pangkat je, naik jawatan ke apa, naik ketua ke, kau dibagus, memang kau selayaknya. Allah lebih layak. Allah yang lebih kita puji. Jangan puji aku. Balik kepada, kau rumah besar, kaya kau ni. Alhamdulillah, kekayaan ini Allah beri. Aku tak ada kaya apa pun. Ini kaya sementara, ya Allah. Balik semula pada Allah. Kalau itulah kehidupan kita, balik kepada Allah. Orang puji kita, pujian itu balik kepada Allah, kembali kepada Allah, insya-Allah kita berada dalam keadaan selamat. Tetapi bila orang puji kita, kita rasa bangga, dan mula rasa bangga, dan mula bangga, yang itu akhirnya kita takut terlupa dan terleka. Takut-takut akhirnya kita tak boleh terima kenyataan kalau kita buat kesilapan. Allah, sangat bahaya. Kita buat satu kesilapan, buat satu kesalahan, kita tak boleh terima kenyataan. Itu sangat bahaya. Baik itu tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, Ustaz minta ampun, minta maaf. Terlajak masa. Ustaz berpesan pada diri Ustaz sendiri. Kita cuba lahirkan diri kita ini mempunyai akhlak yang baik. Nak dapat akhlak yang baik, balik semula kepada solat. Punca kehidupan kita, nak betulkan kehidupan kita yang tadi, balik semula pada solat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita renung balik, ya Allah, aku solat dah puluhan tahun. Adakah solat aku diterima atau tak diterima? Kenapa aku hidup macam gini? Kenapa aku hidup macam ada yang tak kena je? Balik pada solat. Betulkan, tengok. Kalau kita baca Quran, kita pernah bertalaki tak dengan para guru? Cuba kita bertalaki bacaan Al-Quran. Dan pada masa yang sama, pernah tak kita jumpa orang alim untuk menyemak ataupun menilai solat kita? Selalu bacaan Quran kita menilai, okey, yang ini makhrajnya kena betulkan, yang ini kena sempurnakan. Tetapi kalau kita solat, ada tak orang menilai kita tengok solat kita? Pertama, rukun fa'li, perbuatan dalam sembahyang. Dan yang kedua, rukun qauli, percakapan, qauli, kata-kata, lafaz ni kita sebut dalam sembahyang, yang ada 5 tempat wajib tu tadi, rukun, adakah kita dah sempurnakan? Dan perbuatan fi'li kita, rokok kita, i'tidal kita, sujud kita dah semak tak?
betul atau salah. Balik pada solat. Sebab solat itu akan membentuk kehidupan kita di luar. Baik itu tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solat kena jaga. Insya-Allah kehidupan kita di luar juga akan terjaga. Kalau kita tak jaga solat, maka kehidupan kita kalau juga tak terjaga. Kalau kita berjaya menyempurnakan solat, insya-Allah kita hidup di luar solat juga dalam keadaan sempurna. Kalau kita solat dalam keadaan main-main, begitu juga di luar solat dalam kehidupan kita kucak-kacir. Kalau solat kita tak sempurnakan, kita tak ke arah lebih sempurna, lebih disiplin dan sebagainya, begitu juga hidup kita di luar dalam keadaan tak berdisiplin. Kalau kita dalam solat, percakapan kita dengan Allah, biadab dengan Allah. Maksud biadabnya kita bermain-main. Sembahyang kita bercakap dengan Allah, tapi kita percakapan kita dengan Allah, perbualan kita dengan Allah, main-main dengan Allah. Begitu juga di luar solat, percakapan kita main-main dengan manusia, percakapan kita semuanya dalam keadaan kadang-kadang takut, tak betul dan sebagainya. Baik itu tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, balik semula kepada solat. Cuba kita semak balik apa yang kita lakukan. Sebab kenapa? Sebab ustaz dah jumpa 2-3 kawan rapat ni, kawan rapat semayang berjamaah sama-sama, cantik solatnya, cantik perbuatannya, tetapi ditakdirkan Allah Ta'ala bulan lepas ustaz pun kebetulan ni Allah nak nampakkan ni tadi. Allah nak tengok Rashidin contohnya, kamu tengok sahabat kamu ni sembahyang macam-macam cantik, tapi kamu tak perasan. Di situ Allah datangkan untuk memberi nasihat. Bila ketika itu kita dah sembahyang, dia tak sempat nak sembahyang berjamaah, bergegar, jadi dia pun sembahyang seorang-seorang. Maksudnya tak sempatlah sembahyang jemaah, dia kerja-kerja tak dapat. Alhamdulillah lah, dia kerja nak dapat solat jemaah tu dah dapat ganjaran. Tetapi dia sembahyang seorang-seorang. Kebetulan pula dia sembahyang tu tak jauh dengan ustaz. Dan ustaz pun tak tahu kenapa Allah Ta'ala hantarkan ni tadi. Paling nampak dia semayang macam mana. Semayang jemaah tak perasan. Tapi bila dia semayang seorang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bila dia rokok, masa tu semayang zuhur, dia rokok, i'tidal, sujud, dia rokok, i'tidal, berjalan je. Tak berhenti. Dia tak tahu, lepas tu dia punya sebutan lafaz yang tak keluar. Mulut je komen. Tak keluar suara. Ada satu lagi yang ustaz tengok, dia punya dalam semayang kan apa? Bersiul. Lain macam dia. Kalau kita belajar dengan Ustaz Farudin, guru Ustaz Farudin bin Maknaruh, dia buka kelas mana tengok dia punya pengajaran dalam solat ni tadi, suara ni tadi dengar telinga kita, sekurang dengar katanya. Kita cakap ni tadi, lafaz tadi kita sebut ni, kita dengar. Sebab dia ada sifat huruf kat situ. Kita dengar. Kalau kita mana sifat hurufnya? Tak ada. Bila tak ada, sempurna tak solat? Tak sempurna. Sebab itu ustaz makin belajar, ya Allah, ada lagi aku yang tak tahu, ya Allah. Masuk ustaz, bila lepas sekolah tak ada siapa yang ingatkan. Bila kita belajar, ya Allah, dulu aku baca dalam semayang senyap je, mulut je gerak. Ataupun paling kurang bisikan, rupanya salah. Kena dengar, kerana ada sifat huruf dekat situ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang muta'ala, ustaz minta ampun, minta maaf telah mengambil masa yang sangat panjang dan sampai ke Allah dah sampai duha dah. Jadi ustaz minta ampun, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang itu, lemah itu datangnya pada diri saya sendiri, dan minta ampun, mohon maaf kalau sekiranya perkataan saya ini ada yang terguris dalam hati. Tak maaf sangat. Tidak lain dan tidak bukan saya menyambut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balighun walau ayah, sampailah kepada aku walaupun satu ayat. Dalam hidup kita saling nasihat menasihati, dalam hidup kita saling tegur menegur, dalam hidup kita saling bersama-sama. Silap kawan kena tegur.
Jangan kita, orang tegur kita, silap kita. Orang tegur kita, satu Ustaz, orang tegur kita, tolong dalam diri kita, ya Allah, Allah sayang kita. Ya, Allah sayang kita. Bila kita sayang kawan kita, tegur kawan kita, Allah sayang kita, Allah sayang dia. Sebab itu sifat kasih sayang ini hendaklah kita bentuk. Jangan kita hina, jangan kita derdik. Sebab itu bila kawan Ustaz dah habis semayang, Ustaz rapatkan dia, Ustaz kata, Ustaz puji dia dulu. Puji bukan apa, bagus kamu semayang, tadi kamu tak dapat semayang berjamaah, tapi alangkah cantiknya sembahyang kamu tu kalau disempurnakan lagi. Dia pun terasa, apa yang tak sempurna? Sebab kamu sembahyang tadi tidak ada tomak nina. Tomak nina itu wajib, rukun. Sebab itu kalau kita lihat, rokok serta tomak nina, i'tidal serta tomak nina, sujud serta tomak nina. Berhenti seketika tu wajib, rukun. Dia semayang, Allah, 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 Allah. Laju dia semayang tanpa tomak nina. Allah Akbar. Baik itu tuan-tuan, sedikit perkongsian pada hari ini. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.